Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bersua kembali kita dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1 untuk ujung Ogos ini. Hari ini 29 Ogos 2021. Hari ini cikgu harap semua murid bersedialah untuk kita belajar. Cikgu harap bagi mereka yang belum sarapan dapat ambil sarapan dulu supaya kamu boleh belajar dengan sempurna. Cikgu nak semua orang memberi tumpuan kerana hari ini kita nak belajar menulis karangan. Tapi karangan hari ini adalah karangan pendek sahaja. Karangan yang memperuntukkan 10 markah. Di mana semua maklumat diberikan kepada kamu. Jadi, sebelum kamu menulis karangan pada hari ini, cikgu nak kamu teliti dulu maklumat-maklumat yang diberikan ini. Maklumat ini adalah sebagai panduan kepada kamu untuk menulis. Maklumat apakah yang nak ditulis, bagaimana menulis, berapa panjang nak tulis. Maklumat-maklumat ini adalah penting sebagai panduan untuk kamu menulis. Cikgu nak kamu teliti maklumat-maklumat berikut. Tadi adalah maklumat-maklumat asas yang perlu kamu tahu untuk menulis. Sekarang cikgu akan bimbing kamu untuk menulis. Cikgu akan bimbing kamu menulis karangan tersebut dan bagaimana daripada soalan kamu hendak menulis. Cikgu akan bimbing kamu. Cikgu akan bagi dua contoh. Dua contoh untuk kamu menulis. Cikgu nak kamu tengok dulu. Tengok dulu kedua-dua contoh karangan ini supaya kamu lebih faham. Yang pertama berdasarkan maklumat jugalah, tetapi maklumat dalam bentuk carta. Cikgu nak kamu tengok aja yang ini. Cikgu nak kamu tengok saja maklumat yang bentuk carta ini dan bagaimana kita nak menulis. Tapi kamu tak boleh tulis yang ini. Cikgu nak kamu faham saja. Tonton yang ini. Murid-murid, mari kita imbas kembali apa itu yang dikatakan karangan respon terhad ataupun disebut karangan pendek. Karangan ini bermaksud murid perlu merangka sebuah karangan yang pendek dan ringkas berdasarkan soalan. Karangan respon terhad ataupun disebut karangan pendek ini disoal dalam bahagian A kertas 2 Bahasa Melayu PT3. Murid-murid, 10 markah diperuntukkan untuk karangan pendek ini dan masa yang dicadangkan untuk bahagian ini hanyalah 15 minit. Murid-murid, ini ialah contoh soalan karangan respon terhad ataupun kita sebut karangan pendek. Contohnya, arahannya ialah berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Contoh soalan ini ialah bertajuk Lawatan ke Kilang. Isi-isi yang telah diberikan contohnya ialah menimba pengetahuan, disambut oleh pengurus, mendengar taklimat, melawat kilang, melihat nanas-nanas dipotong dan juga pengetahuan baru. Murid-murid, ada beberapa panduan yang boleh murid-murid ikuti untuk menulis karangan pendek ini. Yang pertama, ikut urutan isi yang diberi. Maksudnya, sekiranya soalan itu isinya telah diberi dalam bentuk urutan, ikut sahaja urutan isi yang telah diberi supaya dapat memudahkan murid menulis isi. Tetapi sekiranya dalam soalan tersebut isi yang diberi tidak dalam bentuk urutan, maka murid
murid-murid boleh memilih mana satu isi yang ingin dikemukakan dahulu. Yang kedua, gunakan semua isi yang diberikan. Ini sangat penting ya, kerana semua isi itu perlu ditulis, perlu dimasukkan semula dalam karangan, kerana jika tidak ada isi yang tidak ditulis, mungkin akan berlaku penolakan markah. Yang ketiga, pastikan ringkas dan pendek. Maksudnya di sini, pastikan ayat yang murid-murid tulis adalah padat, ringkas dan juga gramatis. Yang keempat, panjang karangan hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Kalau berpandukan kepada soalan, memang diminta 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Tetapi pada tahun lepas, tahun sebelumnya, ada murid yang tulis agak lebih panjang. Sebenarnya masih boleh, tetapi agak membazir masa sebenarnya. Mungkin dia tidak tolak markah untuk pada tahun itu, tetapi kita tak tahu pada tahun yang berikutnya. Tetapi mungkin akan berlaku pembaziran masa jika terlalu panjang masa yang diambil untuk menulis sebuah karangan yang hanya markahnya 10 markah. Jadi adalah sebaiknya murid-murid tulis karangan itu antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Dan kira jumlah perkataan dengan betul, kerana perkataan seperti contohnya SMK Tunku Putra mungkin tidak dikira sebagai 3 perkataan, tetapi hanya dikira sebagai 1 perkataan sahaja. Murid-murid, ini ialah contoh soalan karangan respon terhad seperti yang tadi kita lihat. Daripada soalan ini, kita boleh timbulkan beberapa persoalan supaya dapat membantu kita menulis karangan. Contohnya, soalannya berkaitan tentang lawatan ke kilang. Untuk menulis pendahuluan dan juga penutup tidak perlu terlalu panjang. Cukup 1 ayat untuk pendahuluan dan cukup untuk 1 ayat di bahagian penutup. Dan karangan ini boleh ditulis dalam 1 perenggan sahaja, kerana karangan ini tidak terlalu panjang. Apa isi yang boleh ataupun pendahuluan yang boleh kita tulis? Kita boleh mulakan dengan berkaitan dengan soalan ini, lawatan ke kilang. Kita boleh ajukan, kita boleh kemukakan isi berkaitan tentang bila lawatan ini diadakan, apakah tujuan lawatan ini diadakan dan siapa yang menganjurkan lawatan ini. Mari kita perhatikan soalan ini dan kita labelkan isi-isi yang telah diberi. Kalau kita lihat di sini, soalan yang tadi kita ajukan untuk jadikan pendahuluan itu tadi, bila lawatan, apa tujuan, siapa yang menganjurkan. Kalau kita tengok isi yang pertama ni, dia dah bagi menimba pengetahuan. Ini dah merujuk kepada tujuan sebenarnya dan menjawab kepada soalan yang tadi kita kemukakan tadi. Disambut oleh pengurus. Lawatan ke kilang kita menimba pengetahuan itu lebih kepada tujuan. Kemudian disambut oleh pengurus. Ini ialah aktiviti yang pertama apabila kita sampai ke kilang tersebut. Kemudian kita mendengar taklimat. Ini ialah aktiviti kedua. Kemudian bila sampai ke kilang tu, lepas dengar taklimat, kita melawat ke kilang. Ini ialah aktiviti ketiga. Selepas itu kita melihat nanas-nanas dipotong. Ini ialah aktiviti keempat. Dan pengetahuan baru. Ini ialah penutup bagi karangan ini. Mari kita perhatikan contoh huraian contoh karangannya. Murid-murid, ini ialah contoh jawapan karangan pendek berdasarkan tajuk lawatan ke kilang. Pada hujung minggu yang lalu, ini kita menjawab kepada persoalan bila lawatan ini diadakan tadi. Saya dan rakan-rakan telah menyertai lawatan ke kilang nanas. Kita kena masukkan subjeknya. Siapa yang pergi lawatan ini? Dan ke mana kita pergi? Lawatan ke kilang, kalau ikut soalan dikata lawatan ke kilang. Jadi kita kena masukkan lawatan ke kilang mana, sebab berdasarkan isi yang kita baca tadi, kita dah nampak dia kata melihat nanas kan, jadi kita tahu ini ialah menyertai lawatan ke kilang. Kemudian kita masukkan ayat kedua, ini dah jadi pendahuluan lah. Lawatan ini dianjurkan oleh Persatuan Perniagaan sekolah saya. Ini menjawab kepada persoalan kita tadi. Lawatan ini dianjurkan oleh siapa tadi tu? Siapa yang menganjurkan ni? Okey, kita tulis kat sini, lawatan ini dianjurkan oleh Persatuan Perniagaan sekolah saya.
Okey, kemudian isi pertama. Tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk menimba pengetahuan berkaitan dengan pemprosesan nenas. Okey, tujuan lawatan ini diadakan. Kita nampak di sini isi pertama ialah menimba pengetahuan. Jadi kita masukkan di sini tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk menimba pengetahuan. Okey, kalau sampai sini pun boleh. Sekiranya murid-murid rasa macam susahnya untuk membina ayat, ada murid yang mungkin dia boleh berkarya dengan begitu baik, tetapi ada murid yang agak susah untuk membina ayat. Tetapi kalau murid, yang penting ayat murid tu adalah gramatis, ada subjeknya, ada predikatnya. Jadi sampai sini dah cukup dah kalau untuk menimba pengetahuan bagi murid-murid yang lemah. Tetapi jika murid boleh menulis dengan baik, tidak ada salahnya kalau murid tambah di sini berkaitan dengan pemprosesan nenas, kerana kita dah tahu pun dalam cerita ni tadi kita melawat ke kilang nenas. Isi yang kedua, rombongan kami disambut oleh pengurus kilang. Kalau kita tengok isi kedua ni, dia tulis disambut oleh pengurus. Jadi dekat sini dia tak nyatakan siapa yang disambut oleh pengurus. Jadi daripada isi yang diberi ni, sebenarnya kita dah boleh tahu dah kita sebenarnya yang disambut tu kan. Jadi kita ni tak boleh cakap saya disambut, kita bukan pergi seorang-seorang. Jadi kita tulis rombongan kami telah disambut oleh pengurus kilang. Okey, masuk isi ketiga, mendengar taklimat. Okey, mendengar taklimat. Jadi siapa yang mendengar taklimat? Mestilah kami kan, ahli rombongan tadi tu. Jadi selepas itu, maksudnya kita masukkan sedikit tambahan di situ. Selepas itu kami mendengar taklimat daripada pengurus kilang. Dengar taklimat daripada siapa? Daripada pengurus kilang. Kemudian tengok isi seterusnya, melawat kilang. Ini ialah aktiviti ketiga dalam lawatan ni. Jadi kita masukkan di sini, kami dibawa melawat ke kilang. Okey, cukup sampai situ. Kemudian isi seterusnya, kita dapat melihat nanas-nanas dipotong. Jadi di mana agaknya kita dapat lihat nanas-nanas ini dipotong? Jadi tadi kita kata kita melawat kilang kan? Kita tambahkan di sini. Di kilang ini kami berpeluang melihat nanas-nanas dipotong, diproses dan ditinkan. Yang ini bagi murid yang boleh membina ayat dengan baik, sila boleh tambahkan apa isi yang kamu rasa sesuai. Contohnya macam ni, melihat nanas-nanas dipotong. Lepas tu kemudian dia dapat lihat pula diproses dan ditinkan. Tetapi sekiranya murid sangat lemah untuk membina ayat, sampai sini juga sudah memadai. Isi penutupnya, saya telah mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru. Pengetahuan baru ni berdasarkan yang diberi sahaja. Jadi yang ini yang telah kita tambahkan. Saya telah mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru daripada lawatan bermakna ini. Cukup. Cukup untuk 10 markah. Baik, berdasarkan contoh yang telah. Okey, cikgu harap kamu faham berkaitan dengan penulisan karangan respon terhad ini. Okey, itu apa yang perlu kamu fahami. Okey, cikgu akan jelaskan sekali lagi berkaitan dengan karangan respon terhad ini berdasarkan soalan. Kemudian kita akan bincangkan isi, dan selepas ini kamu perlu menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Okey. Teliti video berikut. Okey, teliti video berikut untuk kamu lebih memahaminya. Okey, teliti video berikut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mulakan kelas Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama siapa? Bersama saya, Cikgu Ada. Okey, kita akan mulakan kelas kita hari ini untuk kemahiran menulis standard 3.2. Jom.
Okey, kali ni kita akan belajar mengenai kemahiran menulis tapi dalam standard 3.2 itu menulis untuk mengemukakan maklumat tentang sesuatu perkara. Maknanya awak nampak sesuatu perkara, maklumat, awak keluarkan maklumat daripada perkara tersebut. Okey. Kemudian standard pembelajaran kita 3.2.1 itu menulis untuk mengemukakan pendapat yang rasional tentang sesuatu perkara yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yang gramatis. Okey, jelas? Okey anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai karangan pendek. Pernah buat kan karangan pendek? Biasanya memang 10 markah. Tapi perkara pertama sebelum kita buat, ini antara tipsnya lah. Yang pertama, kita kena baca tajuk. Baca tajuk dan arahan lah. Biasanya awak kena tahu mana satu tajuk. Kebiasaannya tajuk merupakan tulisan yang paling besar ataupun yang ditebalkan. Itulah tajuk. Okey, yang kedua, awak perlu baca isi. Tengok berapa isi yang dia tawarkan kepada anda. Okey, yang awak nampak tu lah berapa. Kalau ada banyak tulis, jangan buang isi, jangan tambah isi. Tulis semua. Okey, yang ketiga, perenggan. Ini setengah orang, dia berpendapat tidak perlu buat perenggan lah. Buat satu perenggan saja. Tapi tengok kepada kesesuaian tugasan lah. Jika perlu awak buat 2 hingga 3 perenggan, teruskan, boleh buat. Okey, tapi tidak wajib. Cuma awak perlu buat ayat pendahuluan dan penutup. Okey, lihat pada kesesuaian tugasan. Okey, yang keempat, kira. Apa yang nak kira tu? Kira patah perkataan yang ditulis. Jangan lebih dan jangan kurang. Faham? Okey, sebelum kita mula menulis karangan pendek, kita kena tahu dulu berapa markah untuk karangan pendek. Okey, karangan pendek biasanya 10 markah. 10 markah sahaja. 10 markah je. Ya, 10 markah je. Memang nak bagi pada awak secara percuma. Tapi syarat dia buatlah karangan pendek tu. Jangan tinggal. Kalau awak buat, okey, tahap cemerlang ni awak akan dapat 8 hingga 10 markah. Banyak. Okey, yang ini yang awak kena target. Kena dapat. Okey, untuk baik, biasa 6 hingga 7. Okay, pengesahan minimum 3 hingga 5. Kalau tidak mencapai, tu 0 hingga 2. Ini janganlah tolong buat. Okey, macam mana kita nak menilai kemahiran menulis dia? Kriteria dia tu apa? Okey, ada 2 je. Bahasa dan idiom. Kita tengok sama ada bahasa awak ni gramatis atau tak. Kita tengoklah sintaksis ayat dia tu okey ke, ejaan ada salah eja tak, jangan salah eja, tanda baca dia macam mana. Okey, kosakata pun sama. Kosakata, isi, ayat dia awak isi ni matang atau tak, bagaimana anda menghurai isi. Okey, jelas. Dapat semua lengkap. Tidak mustahil untuk dapat 10/10. Okey, kita tengok soalan. Ini contoh soalan saja. Saya ambil daripada beberapa sumber. Okey, bahagian A 10 markah, masa yang dicadangkan 15 minit. Okey, baca arahan soalan. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jangan lebih. Okey, kemudian awak nampak, saya kata tadi baca tajuk. Mana tajuk dia? Ini kan tajuk dia, kepentingan komputer kepada murid. Okey, tengok isi. Ada berapa isi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 isi. Kena tulis semua ke? Ya, kena tulis semua. Okey. Mengulang kaji pelajaran, mengurangkan tekanan, mencari maklumat penting, menambah kenalan, menambahkan ilmu pengetahuan, mengisi masa lapang. Okey, bagus. Okey, sekarang ni saya nak ajar awak. Dah baca tu, dah faham dah semua tu. Kita tengok KFC. Tahu makan je kan? Okey, kaedah KFC ni, KFC. K merujuk kepada kesan,
F merujuk kepada faktor, C merujuk kepada cara. Okey, kesan dia, okey, kata tugas yang sesuai adalah dapat, boleh. Kalau faktor adalah ataupun ada atau kata tugas lain yang boleh digunakan lah. Okey, cara pun antaranya perlu, mesti. Okey, kemudian kita cari tema dulu. Macam mana nak cari tema? Okey, kita tengok kepada tajuk. Okey, ada satu, kepentingan. Okey, tengok tajuk. Kepentingan komputer kepada murid. Okey, tajuknya. Okey, tajuk dia yang itu. Okey, mana tema dia? Kita tengok kat tepi ni. Sama ada kepentingan atau komputer. Okey, ini adalah tema dia, komputer. Inilah tema dia, komputer. Okey, dah conteng dah tu. Kemudian kita kena cari kata kunci. Mana kata kunci? Kata kunci dia ni yang inilah. Mana kata kunci dia? Kepentingan. Tengok dah tak nampak dah. Tak apa, kepentingan kata kunci dia. Jadi kita tahu kepentingan kata kunci. Okey, kata kunci ni kita perlu tengok kepada kaedah KFC tu. Okey, kepentingan tu apa? Kepentingan tu kesan, betul? Jadi kita tengok yang inilah, kesan. Kesan dia ada dua, kesan baik ataupun kesan buruk. Okey, kalau kepentingan ianya positif. Jadi kesan baik. Jadi tengok salah satu dia apa? Mengulang kaji pelajaran, mengurangkan tekanan, mencari maklumat penting, menambah kenalan, menambahkan ilmu pengetahuan. Sampai baca je lah. Okey, kemudian kita perlu bina pendahuluan berdasarkan tema. Tema dia apa? Tema dia komputer. Jadi ayat awak yang pertama mungkin boleh jadi komputer merupakan bla 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 bla. Nampak? Okey. Faham tak? Okey, dah buat pendahuluan, satu ayat pun dah memadai. Kemudian buat isi. Dan isi yang inilah, yang saya dah tunjuk ni. Mengulang kaji pelajaran, mencari maklumat. Okey, sebelum tu saya lupa. Okey, kesan tadi. Kita dah tahu ini kepentingan, kita nak tengok kesan. Kesan kita boleh gunakan adalah dapat, boleh. Okey, contoh ayat untuk isi. Okey, kepentingan komputer kepada murid ialah murid dapat mengulang kaji pelajaran. Faham? Nampak tak? Dan awak boleh hurai. Ini yang ringkas, yang mudah difahami. Tak faham lagi cikgu? Tak faham lagi, kena makan kismis dulu. Boleh? Okay, kemudian dah buat huraian. Isi kena buat huraian, huraikan. Contohlah, awak tak semestinya hurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Awak nak hurai semua. Tak. Kalau patah perkataan tu dia nak 50 hingga 80 sahaja. Kalau tak boleh buat huraian semua, buat huraian mana yang boleh awak huraikan je lah. Tak semestinya semua isi perlu dihurai. Contoh awak ambil 3 je isi yang awak nak hurai ni. Ketiga ni je awak nak isi, nak huraikan. Pun boleh. Okey, kemudian kita bina penutup. Penutup ni, apa ayat penanda wacana untuk penutup? Kesimpulannya, komputer merupakan peranti yang sangat penting kepada murid. Faham? Okey, antara contoh lah. Boleh gunakan ayat yang lain. Okey, selepas itu ini wajib kira patah perkataan. Cikgu, kenapa merah cikgu? Ya, sebab saya selalu perasan ada orang tak kira. Tolong kira patah perkataan. Kadang-kadang dia syok sendiri, dia pergi buat 100 kau. Okey. Boleh? Dia nak berapa? Dia nak 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Jangan syok sendiri buat kerja. Awak dah habiskan masa 15 minit sebab bahagian B awak tu karangan panjang. Faham? Bagus. Okey.
Okey, berikut merupakan contoh sahaja, contoh jawapan kepada karangan pendek tadi. Ini sebagai contoh yang ringkas. Kita buat 3 perenggan. Bagi saya, lebih elok kalau awak buat perenggan lah. Sebab kalau karangan, perlu ada pendahuluan, perenggan isi dan penutup. Macam awak sendiri ada kepala, ada badan dan ada kaki. Gitulah bayangan kepada karangan. Cuma dia lebih pendek dan ringkas. Okey, kalau tengok pada pendahuluan, boleh guna penanda wacana. Okey, pada era globalisasi, okey, komputer ini tema. Tema kepada tadi yang kita dah bincang tadi. Okey, inilah tema dia. Okey, pada ayat pertama untuk pendahuluan hanya merujuk kepada tema sahaja. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Terus kepada isi. Isi dia, fokus dia nak apa? Dia nak kepentingan komputer kepada murid. Ni yang terus kepada isilah. Komputer dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Okey, sebut semua isi. Apa yang ada, mengulang kaji pelajaran, mencari maklumat, ada. Kita juga mengisi masa lapang dengan berfaedah, dapat menambah kenalan, menghilangkan tekanan murid. Okey, tidak semestinya semua isi perlu ada huraian. Jika anda rasa isi itu terlalu banyak, contohlah macam ni 6. Jadi tidak semua perlu ada huraian. Kalau isi tu sedikit, contoh dia bagi isi 3 sahaja. Jadi mohon buat huraian. Okey, seterusnya kita tengok kesimpulan. Kena adalah kesimpulannya. Penggunaan komputer sangat penting kepada murid agar highlight kepada perkataan agar. Biasanya kesimpulan kena ada tindakan dan harapan. Yang ini ialah harapan dapat melahirkan generasi celik teknologi demi kemajuan negara. Ini ialah harapan. Faham? Itu sahaja. Sangat senang. Cikgu harap kamu faham apakah dia karangan respon terhad ataupun karangan pendek. Di situ tadi cikgu dah bagi tahu kamu kena salin contoh karangan tajuk yang diberikan itu. Salin contoh karangan yang diberikan dalam buku karangan. Itu kerja yang pertama yang kamu kena buat. Hanya salin saja. Tajuk komputer tadi, kamu salin. Sekarang ni cikgu nak kamu dengar rakaman ini yang membincangkan soalan dan selepas ini kamu dikehendaki menulis. Dia akan bincangkan soalan, bincangkan isi dan kamu dikehendaki menulis. Teliti betul-betul. Ini kamu kena baca kena baca. Yang ini kamu akan buat lepas ni. Lepas kamu salin tadi, kamu akan buat yang ini pula. Ini soalan dia. Lihat rajah di bawah dengan teliti, huraikan pendapat anda tentang cara-cara memahami pelajaran. Panjang karangan anda hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
Okey, rangka karangan tu. Ya, itu pendahuluan dia nah. Sambung saja ayat tu. Okey, kepahaman dalam pelajaran dapat membantu murid memperolehi kecemerlangan. Contoh dia. Guna macam tu saja. Kejap lagi bila nak buat. Semua dah ada dah. Okay, itu isi penting yang pertama. Okay, ini yang kedua, isi penting yang kedua. Isi yang kedua ada bagi tadi dalam soalan tadi tu pun. Kamu boleh guna kata hubung yang sesuai, menjadikan ayat itu adalah ayat yang lengkap. Boleh tambah huraian. Okey, itu soalan tugasan dia. Siap karangan tu ya. Dalam buku karangan juga. Okey. Soalan yang diberikan tadi dengan isi dan pendahuluan pun dah ada. Ada 3 isi dan kesimpulan. Cikgu nak yang itu kamu buat dalam buku. Kamu boleh guna kata hubung, boleh buat tambah huraian tambahan dan tulis dalam buku karangan. Okey, buat ini bagi selesai supaya membuktikan yang kamu ni faham. Okey, dah selesai yang ni, up dalam grup. Okey, up dalam grup. Masa kita panjang lagi. Okey, masa kita panjang lagi, cikgu nak kamu buat bagi siap. Okey, cikgu bersama kamu dalam talian ya. Okey, terus siapkan kerja-kerja yang cikgu berikan pada hari ini. Okey, cikgu bersama kamu. Okey, siapkan kerja masing-masing. Okey.